ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton, para pendengar, para hadirin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, birahmatillah, min fadlillah. Ada ruang, ada fursah, ada peluang kepada kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah, kita mengambil manfaat daripada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab dia Riyadhus Salihin. Kita masuk, baru ni kita baca bab larangan takalluf. Cuba ambil muka surat 288. Malam ni kita masuk muka surat 289. Larangan tentang tahrimun nihayah alal maiti, iaitu larangan nihayah, larangan niyahah alal maiti, larangan meratap kepada mayat. Tapi ikhwan, sebelum itu izinkan saya kata satu perkara yang saya ambil daripada perkataan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita ni ikhwan, ada satu perkara kata Imam Ghazali, kita kena apa? Fikir, kena fikir ataupun kena fikir. Terpulanglah nak fikir pun boleh. Kalau usahlah dia fikir, dia nak fikir pun boleh. Ataupun tak kena fikir. Kita dalam PKP ke, kita luar PKP ke, kita kena fikir apa, dengan apa Tuhan bagi kemudahan zaman, kemudahan yang ada di tangan kita. Kita kena jadi wadah kepada tersebarnya kebaikan. Itu yang disebut oleh Anas bin Malik dalam hadis Ibnu Majah. Hadis ini Syekh Nasaruddin Al-Albani kata hadis yang hasan. Nabi kata, inna minan nasi nasan. Nabi kata, ada sebahagian daripada manusia yang pada tangan dia menjadi, pada tangan dia itu Nabi kata mafatihul khair. Dia menjadi, tangan dia tu menjadi kunci kepada terbukanya kebaikan. Nabi kata fatuba. Nabi kata dia cukup untung, dia beruntung. Al-Imam Al-Ghazali pula ketika dia kata berkenaan dengan hadis ni, dia kata segala kunci kebaikan di tangan, kesemuanya berhimpun di hati. Itu berdasarkan hadis daripada An-Nu'man bin Bashir, hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari berkenaan dengan mudghah. Dalam badan kita ni ada satu mudghah. Kalau baik dia, baik ke semua. Kalau rosak dia, rosak ke semua. Macam mana di tangan ni boleh ada kunci kepada kebaikan? Kerana hati dia itu kaya dengan kebaikan. Bila hati dia kaya dengan kebaikan, tangan dia, lisan dia, kesemuanya ke arah kebaikan. Dan apakah itu kebaikan? Apakah itu kebaikan? Kalau kita nak cakap bahasa kampung, kita kata bahasa kita mudah faham, kebaikan ni mana mungkin benda baik kita buat Tuhan tak bagi pahala? Mana mungkin? Pak Cik Din setuju? Mana mungkin kebaikan kita buat tidak merapatkan kita dengan Tuhan? Kalau ada istilah ini benda baik tapi Tuhan tak bagi pahala, ini benda baik tapi tak rapat dengan Tuhan, demi Allah ketahuilah itu bukan kebaikan. Dalam satu buku, nama dia, bagus buku ni kalau kita ada, nama dia Kamus Arab Munjid. Kamus Arab Munjid. Dalam kamus ni dia kata apa? Dia kata apa makna laknat?
Dalam Quran banyak Allah laknat orang bohong, Allah laknat orang zalim, Allah laknat orang-orang yang pemakan riba, dilaknat. Apa makna laknat? Dia kata laknat adalah ab'adahu Allah minal khair. Allah jauhkan orang itu daripada kebaikan. Itu maksud Tuhan laknat dia. Iblis dilaknat. Kita bila kata iblis, kita sebut di belakang apa dia? Alaihi la'natullah, ataupun la'natullah alaihi, ke atasnya laknat Tuhan. Laknat Tuhan ke atasnya, kutukan Tuhan. Apa maksud laknat Tuhan ke atasnya? Ab'adahu minal khair. Ab'adahu Allahu minal khair. Allah jauhkan dia dengan kebaikan. Kebaikannya mana? Kebaikan yang fihi rahmatun minallah, yang di dalamnya ada rahmat Allah. Jadi bila satu orang tu dalam hati dia penuh kebaikan, kita kata macam kalau nak ibaratkan, kita kata macam bubuh ayak dalam cawan. Cawan tu duduk atas piring. Bila ayak penuh dalam cawan, dia tak dapat tidak, dia akan limpah. Ayak tu akan cemuk keluar. Dia akan keluar, dia akan tumpah di atas piring, dia akan tumpah di atas dulang. Dulang. Orang Penang panggil apa? Talam. Orang Dakar dulang. Bila penuh, cawan tu penuh, bukan kata cawan, anything, dia bila penuh dengan sesuatu benda, dia akan limpah. Ayak pun begitu. Bila hati manusia yang dikatakan mudrah itu, yang akhirnya dipanggil dengan qalb, dia penuh dengan kebaikan, maka hati yang penuh dengan kebaikan, dia akan limpah ke mulut, dia akan limpah ke tangan, dia akan limpah pada kehidupan. Maka Nabi kata fatuba, Nabi kata beruntunglah orang yang limpahan kebaikan itu sampai daripada hati dia, sampai tertumpah di mulut, sampai jatuh di tangan, pada fikiran. Nabi kata beruntung sekiranya di tangan dia itu ada kunci-kunci kebaikan. Seperti ikhwan, satu daripada kebaikan yang saya rasa dia kebaikan adalah, walaupun kita di musim PKP apa pun, dakwah mengaji ni tetap kita kena mengaji. Kita kena fikir apa nak kena buat. Sebab kalau kita lama tak mengaji, kesan daripada jiwa. Kesan daripada jiwa, silaturahim, ukhuwah, kasih sayang, kesemuanya dia akan lose. Kesemuanya akan jadi longgak. Ya. Orang duk fikir apa? Orang duk fikir teori apa ni, apa COVID ni teori apa, konspirasi lah. Vaksin teori apa, konspirasi. Orang boleh fikir ke arah tu, okeylah boleh fikir. Tapi orang tak pernah fikir masa COVID tak ada pun dia tak mengaji, tu teori apa? Tu konspirasi apa? Memisahkan dia dengan kebaikan. Ini konspirasi siapa? Ada orang musim lagu ni dah dapat 2 vaksin. Dah keluar dah digital, dia punya sijil digital tu dah keluar, dah kuning dah. Nak balik kampung, dah tengok mak, pergi minta surat kat polis kata tak boleh. Orang tu nak tengok mak pun tak boleh. Sedangkan musim tak COVID pun dia tak balik tengok mak dia. Kita kata apa? Buat ramai. Maknya dia bosan kot. Dia bosan kot, tak boleh rentas negeri. So cari satu excuse, alasan supaya dia boleh bergerak, walaupun dia terpaksa guna nama mak dia. Yang inilah kita maksudkan bila jiwa manusia tidak hidup dengan kebaikan. Dia akan perdagangkan sebab. Dia akan cari alasan sebab. Sebab tu bukan pasal sayang, sebab tu bukan pasal silaturahim, sebab lain. Bila kita lama tak mengaji, kita tak kenal hati kita. Kita tuan punya badan, kita tak kenal hati kita. Jadi macam mana? Kata Huzaifah ibn al-Yaman dalam hadis Muslim,
Huzaifah kata, fitnah akan masuk dalam hati kamu, udan, dia akan masuk sedikit demi sedikit. Macam mana orang sulam tikar. Dia anyam kan, dia nak kata dia masuk ke dalam, dia tarik balik, dia akan masuk dalam hati kamu begitu, sehingga keseluruhan hati itu terkena fitnah. Dan tuan punya badan, dia tak tahu hati dia kena fitnah. Fitnah di sini apa dia? Ujian hati. Dia tak duduk dalam kebaikan, dia tak rasa satu kerugian. Dan dia duduk di dalam kerugian, dia tak rasa itu kerugian. Ya subhanallah. Kan dahsyat Tuhan kata, innal insana lafi khusrin. Lepas tu Allah yang membuka mata kita, akal kita, emosi kita, Allah yang buka. Dan bila Allah buka, Allah bagi kepada kita filter, semua orang boleh. Tapi tak ramai hati dapat rasa dia rugi. Terang-terang Tuhan kata illa. Orang mengaji Arab, illa ni dipanggil istithna, mengecualikan, mengeluarkan dia daripada rugi. Siapa yang ada sifat-sifat di belakang ni, dia tak rugi. Siapa dia? Illal lazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Betul? Allah kata semuanya dalam kerugian. Innal insana lafi. Kalau kita potong ayat tu, inna satu, al insan dua, lafi tiga, khusrin empat. Siapa yang duk pergi kelas bahasa Arab? Ustaz Abdul Kadir. Ada, saya bukan cakap sekarang, dulu. Pakcik Din terlibat kan? Oh, dah nak Pakcik Din kelepiak. Inna satu. Dalam tata bahasa Arab, inna dipanggil taukid. Penegasan. Satu. Innal insana lafi. Lam lagi satu. Lam taukid. Dua penegasan. Inna, sesungguhnya Allah kata, sesungguhnya tak ada siapa terkecuali manusia di dalam kerugian. Dan khusr baris dibaca dua di bawah, di depan tu tidak ada alif lam. Jadi dia panggil nakirah, dibaca dengan keumuman. Semua orang terlibat dengan semua jenis rugi, tak ada siapa terlepas. Bila dengar berita rugi ni, jiwa waras, hati sihat, mana seronok? Alhamdulillah. Kita tanya orang yang based on business lah, yang ada idea business ni, rugi tuan, kita dah tengok dah bajet ekonomi kita tahun ni rugi, alhamdulillah, muka ceria. Tak ada. Berita rugi ni siapa pun tak mau dengar. Berita rugi, kawan yang memberi bajet rugi, dia sedih sebab kerugian dalam tangan dia. Kawan yang dengar kata bajet ni rugi, dia lagi sedih, dia terhentam kawan tu berganda-ganda. Cerita rugi ni siapa pun tak mau dengar. Tetapi bila Allah bagi tahu cerita bahagia, cerita tak rugi, pelik, orang tak mau dengar. Siapa yang tak rugi? Orang yang dalam hidup dia ada iman dan dia beramal soleh. Soalannya, saya kata tadi, Huzaifah kata, kita bila kita renggang dengan agama ni jauh sangat, kita tak kenal hati kita. Ayat ni bagi kita cam hati kita. Kita buat amal soleh ke tak? Kita beriman kepada Allah dengan iman yang dikehendaki oleh ilmu ke tak? Iman tu apa dia? Iman itu adalah apa yang kita percaya di hati, dikeluarkan di lidah, dan dia diikuti dengan amal. Dan iman itu naik dengan amal ketaatan, dan dia turun dengan kemaksiatan. Kita hari-hari tak Tuhan bagi tanda kita dalam maksiat ke, kita dalam taat ke? Perkataan kita dalam maksiat ke, dalam taat ke? Pikiran kita setiap kali dalam taat,
Ahlus Sunnah menyatakan iman kita akan turun. Setiap kali dalam ketaatan, Ahlus Sunnah menyatakan iman kita akan naik. Setiap kali iman kita naik, kita masuk pada ayat pengecualian itu. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kita tak rugi. Seterang itu Tuhan bagi kita kenal hati. Adakah kita kenal hati kita? Seterang tu. Bukan sama, tak sama. Tuhan tak bagi buah sama. Tuhan bagi buah terang. Buah terang. Adakah kita berada di amal soleh? Jadi bila kita tak mengaji, kita pun tak ada rakaman apa, kita sengak. Betul, kita kadang-kadang kita dapat tazkirah kan. Orang hantar tazkirah. Tazkirahnya orang hantar ni dengan benda kita dengar dengan telinga kita. Mata kita tengok ni dia lain. Benda kita baca ni dia lain. Pasal tu ilmu ni dia macam martun. Ambil martun, paku tu bengkok. Dulu rumah lama-lama ada paku payung. Kenapa panggil paku payung? Sebab memang dia ada payung tengah kepala dia tu. Paku payung ni paku bumbun-cin kan. Jadi supaya tak bocor. Jadi bila paku tu keras, dia dia spring, paku tu jadi bengkok. Jadi pandai rumah ni, orang-orang tua-tua pandai rumah, dia tak paku tu dia katuk. Dia katuk-katuk sampai lurus dia pakai balik. Ilmu dengan hati kita macam mana martun dengan paku. Ilmu adalah martun, hammer. Hati kita dipukul. Kalau hati kita keras, dia jadi lantunan. Kadang-kadang paku melayang. Bermakna paku tak boleh menerima pembetulan hammer. Ketika itu paku tu dia pelanting, dia boleh mencederakan orang dan dia akan jauh daripada Tuhan dia. Kalau kita biar hati kita, ilmu tak pukul. Kalau kita dengar ilmu daripada mula sampai habis, kita tak rasa ilmu tu kata ke kita, bermakna dia bukan ilmu. Dia bukan ilmu. Pasal dia pemukul. Pasal tu ilmu dipanggil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ulama tafsir kata al-huda, apa makna al-huda di situ? Ai al-ilmu. Allah kata aku yang menghantar rasul aku. Dengan apa? Dengan huda, dengan petunjuk. Apa dia petunjuk? Ilmu, iqra. Iqra tu ilmu. Wahyu pertama turun kan? Iqra, ilmu. Wa dinil haqq. Apa dia dinil haq? Terjemahan literal dia agama yang benar. Ulama tafsir kata apa? Apa makna dinul haq? Ai amalus salih. Dinul haq bermakna agama yang syarat dengan amal salih. Jadi daripada mana kita dapat amal salih? Daripada ilmu. Allah cantumkan iman dengan ilmu. Al-Bukhari pula buka bab apa dia? Bab ilmu mendahului perkataan dan perbuatan. Ilmu. Jadi bila kita sangkut tentang ilmu, kita akan sangkut tentang iman. Kita akan sangkut amal saleh. Kita rasa kita amal saleh, siapa nak bagi endorsement? Endorsement tu bukan dari siapa-siapa, daripada ilmu. Ilmu. Syarat kita beramal ikhlas dan mencontohi Nabi. Sekarang siapa nak tunjuk pada kita cara kita buat tu contoh Nabi? Siapa nak bagi tahu pada kita ini tak ikhlas, ini salah ni, niat ini kena dibetulkan? Saya tak terfikir bila kita baca sirah Nabawi, macam tu punya para sahabat hijrah 13 tahun duduk di kota Mekah, 13 tahun duduk kota Mekah, Nabi tak bercakap apa pasal niat. Apa Nabi tak cakap? Dah habis dah, berlaku dah fasa Mekah, berlaku hijrah. Bila berlaku hijrah, sampai di kota Mekah, turun ayat yang sangat dahsyat. Ayat 5 surah Al-Bayyinah. Dan keluar hadis ni, innamal a'malu binniyat. Hadis ni tak ada di Mekah, di Madinah je. Sesungguhnya amal kita semuanya, amal kita, bukan kata satu, keseluruhan amal kita dengan ni. Tak apa lagi sahabat dengar, okey faham. Tapi bahagian yang kedua menggerunkan.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa nak jadi dengan hati kamu, hidup kamu, dunia dan akhirat kamu, kesemuanya sebiji akan jadi apa yang kamu niat. Dan terkejut para sahabat. Nabi kata kita kena dera, kita kena siksa di Mekah ni teruk dah. Sebelum kita hijrah ke sini ada yang pergi ke Habasyah. Kan? Kena macam-macam lah. Akhirnya kita mai sini. Nabi kata jaga baik-baik. Bukan semua orang datang ke Madinah dengan aku Tuhan bagi pahala. Tak berteri ayat-ayat peluh dengar ayat-ayat lagu ni. Hijrah penat. Nabi kita tak semua orang dapat pahala. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Dahsyat. Nabi ulang dua kali. Dua kali Nabi ulang. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulihi, satu. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu lid dunya. Nabi ulang sekali je. Nabi tak repeat dah pasal dunia. Siapa hijrah kerana dunia? Tapi hak mula Nabi kita siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasul. Dahsyat. Itu orang dengan Nabi. Dah sampai masa Nabi kata kita kena fikir soal amal kita diterima ke tak. Kita hijrah daripada Mekah ke Madinah ni satu amal. Maka amal yang saleh ni kena dipadukan dengan niat yang baik. Baru ada ganjaran di sisi Allah. Nabi betulkan para sahabat. Apa akan jadi kita di Mekah ni? Nak jadi Muslim ke, nak jadi mukmin ke, nak jadi munafik ke, nak jadi apa sekalipun, bergantung niat kita pada Allah. Dan kita akan dapat sebiji apa yang kita niat. Pasal itu, kita orang yang mengaji agama ni, kita fikir daripada hari mula kita mai kuliah sampai hari ni, apa yang kita niat dengan ilmu. Sebab yang tu kita akan dapat. Apa yang kita niat? Fasih, apa yang jadi pada kita hari ni, kita pegang buku, kita pegang kitab, kita tengok muka ustaz tu, muka penceramah ni, apa yang jadi dengan hidup kita? Hak tu kita kena cek. Sebab ini masalah hati. Masalah yang disebut oleh Imam Ghazali, ramai orang punya hati tapi dia tak kenal hati dia. Dan dia tak tahu, dia selalu tanya ke Tuhan, pasal apa jadi fitnah ni? Pasal apa jadi musibah ni? Pasal apa jadi macam ni? Dia terlupa kata Tuhan bagi kat dia apa yang ada dalam hati dia. Dia punya dah terlalai sampai hari Tuhan bagi apa yang ada dalam hati dia, dia pun tak tahu itu yang ada dalam hati dia. Wa innama likulli ri'im ma nawa. Dari segi susunan bahasa Arab dia start dengan wa innama. Makna dia tak pergi jauh. Maksud dia apa dia? Sebenar-benarnya apa akan jadi dengan hang, kesemuanya berpunca daripada niat hang. Hang akan dapat sebiji apa yang hang niat. Pasal tu daripada awal kita belajar ilmu ni, sama ada Imam Bukhari, Imam Muslim, tak payah saya sebut nama ulama-ulama ni, mereka bila duduk dalam majlis taklim, dua benda mereka selalu akan pesan. Apa dia? Pertama, mereka akan pesan supaya bertakwa pada Allah. Yang kedua, mereka akan pesan betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Betulkan niat kita. Kan kita hari ni kita kata saya dah susun elok dah. Tapi kenapa tak jadi seperti mana saya susun? Dah. Tuhan bagi apa yang kita niat. Pasal tu akhirnya kita kata qadarallahu masya'a fa'al. Qadar kita. Ya, kita ada had. Pasal tu niat kita, apa yang kita nak jadikan niat dalam hati kita, baik qadarkan dia elok-elok. Kerana dia akan pusing mai kat kita balik. Dia akan mai kat kita balik. Dalam Riyadhus Salihin ni juga kita akan jumpa. Saya rasa dah habis dah hadis tu. Hadis Abi Daud. Dia duk bab apa? Saya tak ingat dah. Nanti balik semak. Bila kita kata sesuatu pada binatang, Nabi kata, pada kenderaan kita, pada orang, pada tempat, yang kita kata sesuatu tu tak masuk dengan binatang tu.
Contoh kita kata, binatang ni tak guna. Tengok-tengok sifat tak guna tu tak ada kat binatang tu berguna. Maka kalimah tak guna tu sebelum ni tak ada. Kita pencipta dia. Dia keluar daripada mulut kita, dia nak tumpang kat binatang tu. Tengok-tengok tak boleh tumpang. Pasal apa tak boleh tumpang? Pasal tak ada ruang, binatang tu berguna. Maka kalimah tu pergi ke langit. Dia nak cari benda lain, objek lain. Tak ada, semua berguna. Dia datang balik ke bumi. Dia cari. Tak mana dia nak tumpang? Tak ada. Maka dia pergi kepada Tuhan yang mencipta dia. Maka apa yang kita kata tak guna, tak bagus, sedangkan benda tu bagus dan berguna, tak bagus itu makan diri kita. Pasal tu ulama pesan pada kita, betulkan niat kita. Bila niat kita betul, sebutan kita betul. Tapi kalau niat kita salah, fikiran kita salah, bahasa kita salah, dan kita akan dapat benda yang salah. Pasal tu majlis ilmu ni dia tak sama dengan bengkel kita buat pasal aircon, dia tak sama. Aircon ni kita belajar objek lain. Agama ni kita belajar diri kita. Pasal tu agama ni dahsyat. Agama ni tak boleh bohong. Sebab kita duk proses jiwa kita. Kita boleh buat keluar hati kita, kita boleh tengok. Cuma kita perasan ke tak? Kita perasan ke tak? Itu sahaja. Maka kerana itu Imam Ghazali kata, kita jadikanlah diri kita manusia yang beruntung. Fatuba. Lepas tu Nabi kata ada sebahagian manusia ni, Nabi kata yang di tangan dia sebagai penutup kepada kebaikan. Dia kalaulah tadi ini dia menjadi pembuka kepada kebaikan, automatik dia akan jadi penutup kepada kejahatan. Tapi ada manusia Allah takdirkan dia menjadi penutup kepada kebaikan, automatik dia pembuka kepada kejahatan. Nabi kata apa? Nabi kata celaka. Nabi kata wailul, celaka. Bahasa Arab ni ada wailul lagi satu, dan dia ada waiha. Wailul, waiha. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin. Wailul maksudnya celaka, halaka, binasa, dikutuk, dilaknat, masuk ke neraka, hang sengsara. Itu makna wailul. Kalau waiha, waiha maksudnya kesian. Dalam hadis banyak perkataan waiha, kesian. Tapi dalam hadis Abi Daud, dalam hadis Ibnu Majah ni Nabi guna perkataan wailul. Nabi kata celaka. Siapa yang menjadi penutup kepada kebaikan, pembuka kepada kejahatan, dia celaka, Nabi kata. Yang inilah masalah hati yang kedua, kata Imam Ghazali. Sebab mata hati kita selagi kita tak letak dia di atas hidayah Tuhan, dia tak boleh tengok seperti mana agama suruh dia tengok. Dia akan tengok apa yang dia nak tengok. Dia tengok celaka macam mana kawan tu, nampak bahagia je, tapi tak, hati dia celaka, hidup dia tak ada barakah. Barakah ni bahasa Melayu kan, bahasa Arab kan. Kita hadap belajar ni, kita kalau kata barakah, kita pun tak kerti nak terjemah kan. Sebenarnya barakah boleh terjemah. Orang kata berkat ni tak boleh terjemah lah berkat. Berkat ni benda yang siapa dapat dia rasa. Tak betul. Mana boleh perkataan Arab tak dapat diterjemahkan. Apa makna berkat? Berkat birkah. Birkah ni maksud dia apa? Birkah ni maksud dia kolam. As-samaku fil birkah, ikan dalam kolam. Apakah dia punya apa? Falsafah dia? Ikan kolam tu jaga ikan. Selagi mana ikan tu duduk dalam kolam, ikan tu selamat. Maka ayak dalam kolam tu kena cukup demi menjaga keselamatan ikan. Kalau ayak tu melimpah, nanti ikan boleh lompat. Dan ayak tu jangan kering, nanti ikan boleh mati walaupun dia duduk dalam kolam.
Bila kata barakah, kalau birkah dengan makna kolam, barakah dengan makna kata apa? Kita kata ilmu dia barakah, amal dia barakah, harta dia barakah, hidup dia barakah, umur dia barakah. Apa maksud dia? Dia duduk dalam ilmu seperti mana duduk dalam kolam. Ilmu tu kawai dia. Tindak tanduk dia tak keluar daripada ilmu. Ilmu dia barakah. Dah berkatnya ilmu dia. Bila kita kata berkat ilmu? Bila dia benarkan ilmu tu jaga dia. Sebagai contoh ni bab ni kita baca ni. Ni bab Pak Mik. Baru nak baca ni Pak Mik. Ni semua mukadimah. Lah Pak Mik, 6 bulan tak mengaji. 6 bulan. Kita start tadi 7.45 kan? Pukul 8 maknanya. Pukul 8 maknanya kita kena berhenti sebelum 9 lah. Kita jangan mengaji lama-lama. Tengok hadis yang kita nak baca ni, saya nak baca satu hadis ni untuk kaitkan dengan berkat. Tengok hadis ni. Hadis ni daripada Ibnu Umar. Hadis ni daripada Umar Al-Khattab. Iaitu kata Umar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-maitu yu'adzibu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin ma niha alaihi, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Terjemahan dia, saya pakai terjemahan sendiri, saya tak ikut dia punya tu. Terjemahan dia, Umar Al-Khattab kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata al-maitu, Nabi kata mayat tu yu'adzibu fi qabrihi, mayat itu diazab dalam kubur dia. Bima niha alaihi, dia diazab disebabkan orang hidup duk meratap mati dia. Bila satu orang tu mati, bapa ke mak mati, anak duk meratap, maka mak dan bapa yang mati tu diazab. Kenapa diazab ni? Dia duk meratap. Ataupun dalam riwayat lain hadis tu kata maniha alaihi, ataupun kerana mayat yang diratapi ke atasnya. Apa yang mereka buat, mereka meratap ke atas dia. Ataupun keadaan itu, keadaannya ialah mayat selalu diratapi. Meratap aja kerja buat-buat ni. Bila ada mayat, kerja keluarga ni meratap. Maka hadis Umar Al-Khattab ni, hadis Bukhari Muslim ni kata, maka si mati itu disiksa, diazab. Lepas itu orang tua bila dia, kalau kita pergi ziarah mayat, kita nak cium mayat kan, orang tua akan pesan pada kita jangan bagi air mata tu sampai meritik. Cuma hadis ni kata niha. Pasal tu tajuk yang kita baca ni tajuk larangan meratap. Tajuk dia tentang bab niyahah. An-niyahatu, meratap ni maksud dia apa? Terbit suara. Macam kapal pok kelang. Pergi dah, dia kata aku nak hidup macam mana. Mayat nak berkeluar, dia meratap, dia tampak debang, dia pukul kepala dia sebab rambut dia tarik habis baju dia. Itu nama dia meratap. Meratap ni, balik kepada kita tengok hadis ni, kita balik pada hadis ni, meratap bukan daripada Islam, Nabi tak ajak. Dia daripada masyarakat jahiliah. Apa dia punya motif meratap dia? Motif meratap orang jahiliah ni, bila ada mayat turun daripada rumah, tak ada adik-beradik menangis. Dia kata itu adalah simbol kepada sihir. Mayat ni sihir. Pasal apa? Orang kata dia keluar terakhir daripada rumah, tak ada satu air mata turun. Jadi untuk menyelamatkan mayat tu daripada dianggap sihir, saya pakai bahasa kita Pak Mik senang faham kan. Saat ni saya kata mayat tu macam celaka, tak faham.
Orang Melaka boleh lah faham kan. Orang Penang dia kata siye ni. Nampak lah kan. Maka dia buat apa? Pasal dia tak boleh paksa keluarga menangis. Ada keluarga memang berkelahi, tak menangis. Maka apa dia buat? Dia tubuhkan satu persatuan meratap. Dia pun ni semua perempuan-perempuan. Dia pun meratap betul. Menangis betul, air mata keluar betul. Tapi dia pun dibayar upah. Upah asal apa dia? Upah asal dia kena masak kat dia pun sedap-sedap bagi dia pun makan. Sekejap lagi dia pun nanti meratap, lepas tu dia pun makan. Nabi kata, asalnya bila jahiliah ni nak mati, dia takut lepas dia mati. Dia duk fikir masa dia hidup okey, masa dia mati sekejap lagi dia takut tak ada orang menangis, maka dia tinggal wasiat. Dia tinggal wasiat, dia spend dia punya duit siap-siap untuk bayar pada grup meratap. Yang ni nama dia, yang hadis ni sebut kata apa? Niha. Jadi bila ada satu kematian dalam satu rumah, tiba-tiba game meratap ni mai. Bila game meratap ni mai, siapa yang bayar duit dia nak meratap? Si mati ni lah dia bayar sebelum dia mati, pakai duit dia. Dan depa tu tak akan mai lagu tu saja, melainkan dijemput, dipanggil, diwasiat baru depa mai. Maka Nabi kata, Umar kata, Nabi kata, bila depa ni mai di atas wasiat macam ni daripada si mati, depa meratap, maka itu dikira kejahatan si mati. Maka depa meratap saja, si mati automatik dapat dosa, dia akan diazab. Kerana niyahah ini adalah dosa besar. Dia daripada Imam Zahabi senaraikan dosa-dosa besar tu, termasuk di dalamnya an-niyahatu, dosa meratap. Dia bukan menangis biasa. Menangis biasa tak apa, menangis biasa tak kelak suara. Dia habis meratap tak boleh lagu tu. Dia kena merau. Dia kena betul-betul macam mak darah tergolek atas kubur. Oh, ya Allah Kasim. Yes. Meratap sungguh-sungguh. Maka Sayyidina Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, al-maitu yu'adzibu fi qabrihi, mayat diazab dalam kubur dia, bima niha alaihi, dengan apa yang diratap padanya. Maknanya bukan menangis biasa, meratap, ada dosa. Baik, maka hadis ni apa kata? Hadis ni melarang meratap. Tak boleh. Bezakan meratap dengan menangis. Menangis lain. Menangis tak apa, air mata turun, sedu-sedu dak. Meratap ni dak. Meratap lain. Ataupun kalau mayat itu diratapi oleh keluarga dia, yang dia tak ada kena mengena dengan wasiat tu, maka dia tak diazab lah. Sebab ini kes adalah kes tradisi, kes adat yang telah berakar dalam masyarakat itu. Maka hadis ni pertama menjadi larangan kepada meratap. Yang kedua, hadis ni nak beritahu adanya azab berkaitan dengan meratap, baik pada orang yang meratap dan pada orang yang memberi wasiat untuk mayat dia diratapi. Hadis ini juga menjadikan isyarat kita tak boleh terlibat dengan apa-apa pembayaran kepada orang yang meratap ni. Kita katalah si mati, dia buat perjanjian duit tak ada bayar, kita jangan bayar. Walaupun dia kata itu wasiat, tak boleh bayar sebab dia wasiatnya maksiat. Kita tak boleh terlibat. Kerana itulah Jarir bin Abdullah menyatakan, kunna na'uddu fi ahdi Rasulillah, kunna na'uddu al-ijtima'. Kerana itu, kata Jabir, kami tak tahu pada kami tak tahu zaman Nabi ni, sebab mereka sahabat melihat di zaman sahabat ni, bila Rasulullah dah wafat, tabi'in hidup dengan sahabat. Tabi'in ni mengemukakan soalan-soalan yang pelik-pelik. Sahabat kata Jarir bin Abdullah, bila kawan tu tanya kat dia pasal kenuri buat rumah
rumah mayat, kenuri. Jaril kata, soalan hang ni pelik. Pasal apa? Dia kata kunna na'uddu al-ijtima'i. Dalam kita belajar adik, bila sahabat kata kunna, sahabat kata nuhina, sahabat kata uhilla lana, sahabat guna sirah-sirah lagu ni, dia dipanggil marfu'. Maksudnya benda tu walaupun sahabat yang ucap, dia tali temali dengan Nabi. Sebab sahabat tak akan kata lagu tu kalau tidak ada petunjuk dari Nabi. Kami dilarang, diharamkan pada kami, dihalalkan kepada kami. Tidak mungkin sahabat akan kata lagu tu, melainkan Nabi yang halalkan, Nabi yang haramkan. Sahabat kata kunna na'uddu. Sahabat kata kesemua kami mengira. Bermakna tak ada satu sahabat yang tak buat perhitungan lagu tu. Semua perhitungan lagu tu. Apa dia? Kami kira makan di rumah si mati ni adalah daripada dosa meratab. Sebab apa? Sebab zaman kami hidup dengan Nabi ni, orang buat makan di rumah si mati ni pasal nak layan tekak-tekak buat-buat ni. Tukang meratab. Kami tak pernah tahu kata ada makanan di rumah si mati, melainkan makanan yang dimasak untuk keluarga si mati untuk peratap. Peratap, betul bahasa dia. Meratap perbuatan, peratap orang. Orang. Jadi bila tabi'in kata pada dia, apa hukum kita pergi makan kenuri rumah si mati? Sahabat jadi, dia kenuri apa? Jadi sahabat kata, kalau kenuri yang kami tahu zaman Nabi, kenuri bagi pok-pok ni makan, lepas dia letih dia duduk kriau, bagi dia makan. Maka sahabat kata kunna na'uddu, kesemua kami kira berhimpun di rumah si mati dan mengedarkan makanan itu daripada dosa merata. Ya, kerana ada hadis macam ni larang. Tak boleh merata. Tak boleh bagi orang penat. Dia merata penat, dia minta air segelas, tak boleh bagi dia minum. Kerana dia terlibat dengan larangan. Baik. Saya nak balik kepada berkat yang saya kata tadi. Apa dia? Baik. Bila kata berkat ni apa dia? Berkat ni kita, Allah takdirkan dikawal oleh ilmu kita. Kita buat tak keluar daripada birkah, daripada kolam ilmu. Maka berkat. Orang lain semua tak apa. Orang lain semua tak apa. Dakwah. Walaupun Nabi tak buat, tapi kita buat tak apa. Walaupun Nabi buat, kita tak buat pun tak apa. Tapi dia ni, Tuhan takdirkan dia dikawal oleh ilmu. Semua dia buat, diri dia dikawal. Dia kata, saya tak boleh buat sebab ilmu kata macam ni. Saya tak boleh tinggal benda ni sebab ilmu kata macam ni. Bila dia dikawal oleh ilmu, seperti mana kolam kawal ikan tadi, maka dia dikatakan berkat ilmu dia. Dalam kawalan ilmu. Maka berkat. Walaupun tak jadi benda pelik-pelik kat dia. Dulu Pak Mik, kita duk belajar berkat ni, dia kena ada benda pelik-pelik. Kan? Pelik, orang tua kata apa? Secupak tak jadi segantang. Macam mana orang tua kata? Secupak tak jadi segantang. Biasa dengar? Orang tua pun dah mati dah kan? Rezeki secupak tak jadi segantang. Tapi mereka juga terima yang segantang tu boleh jadi segoni. Orang kita pelik-pelik. Dah berkat lain. Berkat umur macam mana? Ya, kawal. Umur, bila umur kita tu selari umur, akhlak, ilmu, dia pergi selari berkat umur dia. Kalau macam kita umur 70, bukan macam kita lah, macam saya lah. Pakcik dia tengok saya sengih pula. Macam saya lah. Umur 70, orang bang maghrib duk pukul bola golf. 70 orang bang maghrib baru kita duk pukul bola golf. Agak-agak umur tu selari tak dengan amal dan akhlak. Bukan minggu salah, tapi time tu. Bila ilmu, umur, akhlak, harta dia tak selari, maka dikatakan tak berkat.
Dia tak duduk dalam kawalan. Orang kaya yang berkat macam mana? Orang kaya, kekayaan dia, kaya dia, dengan amal dia, dengan akhlak dia, dia at par. Dia sangat synchronize, tipis sekali. Dia kaya-kaya, tiba-tiba kedekut. Masuk ke tak masuk? Dia kaya. Kalau miskin kedekut, mungkinlah pasal dia takut lagi dia bagi, dia tak ada terik. Tapi dia kaya, dia sombong. Apa yang nak sombong? Hang kaya, hang ada macam-macam. Maka bila dia kaya, kekayaan itu tak mengangkat akhlak dia. Sepatutnya orang kaya bukan macam ni. Orang kaya kena kesian orang susah, tapi dia sombong. Maka harta dia dengan akhlak dia tak masuk. Maka dikatakan harta dia tak berkat. Itulah makna berkat. Bukanlah berkat ni macam orang kata, saya tak tahu lah nak cerita berkat macam mana. Bermakna memang tak tahu lah. Perkataan Arab ni tak ada yang tak boleh terjemah. Kalau dia tak boleh terjemah, dia bukan perkataan. Tu yang kita belajar dalam ilmu nahwu awal-awal tu, dalam matan Jurumiyah. Al-kalamu huwa lafzun murakkabun mufidun bil wad'i al-arabi. Dia nak jadi kalam tu, dia mesti bersusun dan dia mesti mufid, ada faham. Kalau kalimah tu tak ada faham, macam mana nak jadi kalam Arab? Bila kata syukur, boleh faham. Tapi kalau orang yang sebut syukur tak faham, macam mana dia nak terang pada orang makna syukur? Jadi kerana itu, bila orang duk buat meratap-meratap, kita tak terlibat. Kita menangis-menangis biasa, sedih, ayat mata turun, ayat mata kesedihan, kehilangan. Apa ilmu ajak kita? Kematian ke, musibah ke, yang pertama sabar, yang kedua baca doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, janganlah biar musibah ni berlaku padaku, hang tak bagi pahala kat aku, jangan ya Allah, sia-sialah aku, dan hang tolong gantilah dengan apa yang lebih baik daripada barang yang aku hilang, yang hang ambil ni, ganti. Tengok Ummu Salamah yakin dengan Nabi, dia baca, akhirnya Allah tunjuk gantian itu lebih baik. Pasal itu di antara doa kita pada Tuhan, kita kata apa? Ya Allah, bagi padaku yang baik. Ya Allah, bagi aku baik, bagi kepada aku yang baik, harta-harta yang baik. Sebab yang baik itu kita tak tahu. Kita banyak mesti baik. Itu pertimbangan kita punya kekelik akal punya duk fikir. Tapi kita kata, ya Allah, aku serah dekat hang, aku mau yang baik. Tok. Jangan lupa Allah sebaik-baik pengatur, Allah Al-Mudabbir. Allah yang atur segala-galanya. Dan semua kita menerima ketika Allah atur alam. Cantik alam ni. Allah atur laut. Cantik laut. Ada siapa pernah kata laut tak cantik? Orang selam jumpa rumput dalam laut. Selam dalam laut jumpa air tawar. Jumpa batu karang, jangan cakap lah. Dalam laut tu orang jumpa apa? Macam-macam orang jumpa. Ikan jenis-jenis macam-macam ikan orang jumpa. Ada gua, ada gunung berapi. Orang pernah jumpa dalam laut ada apa? Ada perkampungan. Lepas tu mulalah ahli apa? Arkeologi kan. Depa ni duduk kaji apa pasal ni? Asalnya apa? Tak ada siapa kata laut Allah Ta'ala cipta tu tak indah. Jangan tanya kawan yang snorkeling, tanya diving. Snorkeling dia tengok. Dia pakai terimata tu, dia bersilat di pantai, dia tengok ikan. Tanya kawan hak bawa tonggeh tengah belakang, selam masuk dalam laut. Diving. Dia turun sampai berapa puluh kaki ke dalam tu. Kita tengok ayak pekat macam hitam, dia tengok cantik, ikan color-color, dia kata cantik, mai. Kita kata aku nanti mampu. Dia kata tak mampu, mai. Cantik. Allah buat alam cantik. Orang yang suka hiking, agak bukit kan,
Dia sampai ke kemuncak tu, dia rasa ada satu puas. Dia tengok atas tu, Gunung Kinabalu, dia boleh tengok awan turun sampai boleh menyentuh. Cantik dia tengok. Alhamdulillah. Kenapa kita tak serah hidup kita pada Allah? Allah telah bukti dia mengurus semua benda cantik-cantik, dan kita yang puji. Ma khalaqta haza batila subhanak. Maha suci engkau ya Allah, tak ada pun benda yang kau buat sia-sia. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, hang bagi ke aku kebaikan. Aku nak harta ya Allah, tapi aku nak kebaikan. Kita, ya Allah, bagi aku harta banyak. Itu perhitungan kita. Ya Allah, hang bagi kebaikan dengan ilmu ni pada aku ya Allah. Hang bagi kebaikan dalam persaudaraan ni dengan aku. Hang bagi kebaikan dalam pekerjaan ni pada aku, dalam keluarga ni dengan aku. Hang bagi kebaikan dalam harta ni ke aku ya Allah. Maka Allah itu wahwa khairur raziqin. Dia sebaik-baik pemberi. Dia bagi tu, dia bagi baik. Tapi kalau dia bagi apa yang kita minta, dia serah pada kita. Kita minta banyak, dia bagi banyak. Urus sendiri. Kita minta, ya Allah, hang bagi. Pasal itu dalam doa istikharah sangat dahsyat kan? Ya Allah, kalau urusan ini ya Allah baik untuk hidup aku lah ni dan akan datang, dunia aku, akhirat aku ya Allah, kau takdirkan, faqdurhu li, kau takdirkanlah urusan itu pada aku. Kau dekat, kau mudahkanlah, waisirhu li, kau mudahkanlah aku dengan urusan itu. Tapi ya Allah, kalau sekiranya urusan ini ya Allah buruk untuk hidup aku lah ni, akan datang agama aku, dunia dan akhirat aku ya Allah, fasrifhu anni wasrifhu anni, ya Allah, kau palingkanlah dia daripada aku dan kau palingkanlah aku daripada dia, kemudian kau redalah dengan aku. Ikhwan, pasal itu orang yang buat istikharah Nabi kata tak menyesal. Kerana apa? Kerana tak ramai boleh buat istikharah dengan doa macam ni. Sebab doa macam ni akal dan nafsu kita lebih kata tak dapat. Sebab kita, ya Allah, bagi kat saya boleh tak? Yang tu lebih menyedapkan kita daripada kita serah. Pasal itu apa makna istikharah? Istikharah bermakna pilihan Tuhan pada kita. Kita dah tengok dah, cuma lah ni nak pastikan benda tu ada baik dah kat kita, jodoh tak dengan kita. Tuhan, hang tolong pilih kat aku. Hati dah berkenan, cuma minta Tuhan tolong pilih. Kan orang dulu lah, orang dah mati banyak dah. Orang dulu dia nanti kata, dia kata mak ayah, mak tengok pula mata mak. Betul tak? Zaman-zaman kita cik dia kan, kata mak, cik berkenan lah kat budak ni. Agaklah aku berkenan, hang nikah lah dengan dia. Tak, cik nak pakai mata mak pula. Saat ni aku tak berkenan lagu mana. Dah tak, cik nak pakai mata mak juga. Mata orang tua-tua lain. Kita tengok budak tu tak ada sumbin tak mana-mana. Orang tua-tua tengok dia tengok, dia secat. Cara kawan tu main letak ayam macam gedembai. Kita tak pernah tengok dia buat ayam. Dia main letak ayam depan orang tua-tua macam gedembai. Orang tua-tua kata, aku tak boleh. Kalau hang nak menikah, lepas tu hang pindah rumah boleh lah. Hang nak menikah, nak duduk dengan aku tak boleh. Pilihan orang yang lebih tahu daripada kita. Sekarang siapa lebih tahu daripada kita? Rabbul Alamin. Pasal itu Nabi kita tak akan menyesal kalau minta Allah pilih urusan pada kita. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata pada perempuan, bila kamu dipinang oleh laki-laki, istikharah. Selawat banyak-banyak, istikharah. Nabi kata kan, Nabi kata apabila kamu melihat pada wanita itu baik akhlaknya dan agamanya, Nabi kata kahwin dengan dia. Tapi Nabi kata istikharah. Istikharah ni lah manusia fail. Bukan kata satu fail dengan makna kita tak buat. Pasal kita takut saat ni aku buat, aku tak menikah. Saat ni aku buat, aku tak dapat kerja. Saat ni aku buat, projek kena tolak. Pasal kita kira kata mau.
orang tak buat istikharah, dia fail satu. Yang kedua, dia fail. Istikharah ni kita minta Tuhan pilih kan. Kita ni, kita pilih dah. Kita pilih dah. Cuma minta macam restu Tuhan. Pilih dah. Tapi istikharah ni, macam tadi juga. Kita ada benda dah, kita tahu kebaikan. Ini benda baik, ini benda jahat. Orang tak buat istikharah. Takkan tak tahu pilih kan. Ni dua-dua benda baik. Nabi kata, orang yang kamu lihat itu elok agama dia, elok akhlak dia, menikah dengan dia. Tapi Nabi kata apa? Istikharah. Yang mata kita tengok baik. Mata kita tengok baik. Pasal hidup ni sampai ke depan. Yang ke depan nak jadi apa? Yang ke depan itu Allah yang tahu. Ya Allah, kau pilih kat aku, ya Allah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa qudratika. Ya Allah, aku minta kau pilih pada aku dengan kemampuan kau dan ilmu yang kau miliki, ya Allah. Sekiranya urusan ini baik untuk aku, ya Allah, ataupun tak baik untuk aku, ya Allah. Dahsyat. Pasal tu bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita punya faham tu lain sikit daripada orang tak duduk dalam majlis ilmu. Dia rasa macam, betul tak? Selagi kita tak jumpa Doktor Tuan Haji Abdul Karim, selagi tu kita kata kita okey, betul tak? Pakcik Anipah kata kat saya, jangan duk pergi buat medical check up. Dia kata kat saya, jangan duk pergi buat medical check up. Saya kata, awak pakcik, jangan duk pergi cari pasal ni semua, dia kata. Dari duk makan elok-elok, lepas tu pakcik ni bercerita kawan dia satu, duk makan elok-elok semua dengan dia. Anak kata, anak dapat kerja hospital. Anak kata, ayah main buat medical check up. Ayah pun seronok, dia kata pergi buat. Dia kata pergi masuk dalam gua tu, doktor bagi masuk dalam gua tu sat, dia buat keluar balik. Sekali doktor tengok, dalam buah pinggang ada batu, sana sangkut, sini belok je. Kopi pun tak mau minum dah. Lagi teruk dia COVID, pakcik kata. Jangan tak pergi buat mendatang ni, tak pasal-pasal, dia kata. Tumpah duduk menapas, nanti tak menapas terus. Betul kan? Ya. Kita sihat lah bila kita sihat. Tak cek sihat lah. Normally macam tu kan. Tapi betul-betul sihat tak sihat ni after check up ke checking? Check up. Ya. Doktor bagi tahu gula elok, darah elok, kolesterol elok. Maknanya elok Kata saya tak makan pun. Saya tak makan pun apa minyak apa? Minyak yang baru nama apa? Sanca inci. Saya tak makan pun sanca inci. Tengok, yang makan pula tak elok. Yang tak makan elok, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kita sembahyang elok. Kita buat urusan kita rasa elok. Kita nak tahu kita elok tak elok, serah dekat Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Tuhan, aku serah urusan aku pada Hang, tolong aku, pilih kat aku Tuhan. Kata ulama hadis Muhammad bin Sirin, kata dia pun pergi majlis nak mengaji dengan Ahlus Sunnah. Semua ni Ahlus Sunnah. Semua ni imam-imam Ahlus Sunnah mengajar. Kami nak mengaji dengan siapa? Kami istikharah. Kami nak mengaji dengan siapa? Kami istikharah. Akhirnya kami berguru dengan guru yang kami tengok sembahyang dia. Kalau sembahyang dia macam Nabi, kami duduk mengaji dengan dia. Dan kami perhati tengok dalam guru-guru yang mengajar ni, siapa yang kerap di mulut dia kata wallahu a'lam, kami duduk majlis dia. Sebab kita baru lepas aja hadis kan, Abdullah bin Mas'ud suruh kata wallahu a'lam. Kita tak buat lagu tu kan. Kita mengaji siapa pandai cakap, sedap, siapa jawab lancar. Walaupun dia tak tahu apa-apa dia jawab. Nak kaya tak? Nak kaya, saya nak bagi amalan kaya. Dia pun kutip derma buat sekolah, tapi dia bagi amalan kaya ke orang.
Ini baru kena makan saca inci. Kan? Kena bagi inci tu elok balik. Hun-hun badan ni semua elok balik. InsyaAllah ikhwan, wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung lagi hadis ini daripada An-Nawawi. Bermakna kita akan sambung setiap hari Khamis malam Jumaat. Seminggu sekali kita mengaji, InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.